Untuk laporan dari Bumi Kenyalang, kita bersama Buma Win. Antara laporannya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak telah meluluskan permohonan syarikat AirAsia, Malindo dan Malaysia Airlines untuk meningkatkan kekerapan keluar masuk penerbangan di negeri itu. Silakan Buma. Silakan. Baik, terima kasih Azam di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan selamat petang. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBN Sarawak telah meluluskan permohonan syarikat penerbangan AirAsia Berhad, Malindo Airways Sendirian Berhad dan Malaysia Airlines Berhad untuk meningkatkan kekerapan keluar masuk penerbangan di Sarawak. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin dalam satu kenyataan memberitahu kelulusan tersebut adalah bagi jadual penerbangan bulan Jun sehingga Ogos tahun ini. Jelasnya, keputusan tersebut telah dibuat pada 15 Jun lalu setelah mengambil kira keadaan pandemik COVID-19 di Sarawak yang semakin pulih dan keperluan untuk merangsang semula pembangunan ekonomi khususnya dalam sektor pelancongan selain memudahkan pergerakan urusan perniagaan. Justru bermula 5 Jun lalu, sebanyak 115 penerbangan telah dijadualkan setiap minggu khususnya bagi penerbangan yang menghubungkan Sarawak dengan Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Johor Bahru, Pulau Pinang dan Kota Baru. Ini termasuk penerbangan sekali seminggu dari Kuching ke Singapura melalui syarikat penerbangan Scoot dan 7 penerbangan dari Miri ke wilayah Persekutuan Labuan melalui Maswing. Pada bulan Julai dan Ogos, Malindo Air dan syarikat penerbangan Scoot dijangka menambah kekerapan penerbangan mereka, manakala AirAsia akan menyaksi pertambahan penerbangan yang lebih mendadak termasuk penerbangan ke Singapura. Walaupun penambahan jumlah penerbangan telah diluluskan, kerajaan negeri menggesa agar syarikat-syarikat penerbangan dan para penumpang mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengelak penularan COVID-19. Menjelang pembukaan semula prasekolah dan tadbika esok, warga pendidik dan pengasuhnya sibuk melakukan persediaan akhir bagi memastikan premis berkenaan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Tinjauan RTM di Tadbika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Pintar Stream Kuching mendapati tadbika tersebut telah melakukan persediaan antaranya penjarakan kerusi dan meja serta penyediaan sabun pencuci tangan. Menurut tenaga pengajar di tadbika ini, Fifi Rafina Muhammad Julaihi, segala persiapan telah dibuat awal bersama 11 lagi tenaga pengajar lain pada 10 Jun yang lalu. Ini termasuk mengedarkan borang kaji selidik kepada ibu bapa berkaitan persetujuan menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Jelasnya lagi, dengan kerjasama pihak bomba dan penyelamat, tadbika tersebut juga telah disanitasi bagi memastikan kebersihan sekolah berada pada tahap maksimum. Dalam pada itu, dengan jumlah kanak-kanak seramai 99 orang, kelas akan dibahagi kepada 2 sesi iaitu sesi pagi dan petang dengan memaksimumkan 11 orang untuk setiap kelas. Jadi kami akan bagi kepada 2 kumpulan A dan juga kumpulan B. Kumpulan A akan bersekolah 3 hari pada minggu ini dan kumpulan B akan seterusnya pada minggu hadapan. Ibu bapa juga diberikan panduan SOP agar dapat memberi gambaran awal kepada anak-anak mereka sebelum menghadapi kebiasaan baharu tersebut. Beliau berharap ibu bapa, anak-anak serta guru-guru dapat menyesuaikan diri dengan SOP yang telah ditetapkan demi keselamatan bukan sahaja untuk diri sendiri, bahkan untuk masyarakat secara amnya. Sementara itu, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan membuka semula 1,462 tadbika dan 87 taska seliaannya mulai esok. Timbalan Pengarah Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kemas Sarawak, Annie Liao memberitahu ia melibatkan sejumlah 18,862 kanak-kanak untuk tadika dan 1,196 kanak-kanak di taska. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 8,661 persetujuan diterima daripada ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka bermula esok. Menurut Annie, pembukaan semula tadbika itu akan dibuka secara berperingkat, iaitu 554 buah dibuka esok, manakala 467 buah lagi akan beroperasi pada 15 Julai. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan tinjauan di Tadbika Kemas Pintar Stream di Kuching. Jelasnya, kesemua tenaga pengajar dan pengasuh sudah membuat persiapan rapi dan beliau berpuas hati dengan penglibatan aktif mereka di dalam persediaan pembukaan premis berkenaan.
Berdasarkan pemantauan yang kita telah dan juga sedang laksanakan sekarang, saya berpuas hatilah dengan pematuhan SOP, tabika dan juga taska kita buat masa ini. Seperti yang kita dapat lihat, memang semua tabika taska kita sedang melaksanakan persediaan. Kemas juga akan memantau setiap tabika dan taska bagi memastikan mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau juga berharap agar ibu bapa dan guru bekerjasama untuk mendidik anak-anak dalam mengikuti kebiasaan baharu di tabika dan taska bagi tujuan pencegahan COVID-19. Tiada kes baharu positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak hari ini. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataannya memaklumkan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif kekal sebanyak 571 kes. Jelasnya, satu kes baharu yang telah sembuh dan discharge dari Hospital Umum Sarawak direkodkan hari ini. Jumlah keseluruhan kes positif yang telah sembuh dan discharge kekal 538 orang atau 94.22%. Manakala seramai 16 orang masih menerima rawatan di dalam ward isolasi hospital. Sementara itu, seramai 54 kes pesakit dalam siasatan PUI dilaporkan hari ini dan 3 kes masih menunggu ujian makmal. Hari ini juga menyaksikan sebanyak 30 lokasi operasi nyah cemar telah dilakukan di seluruh negeri. Cadangan untuk menambahkan masa siaran tempatan di stesen-stesen kawasan RTM di Sarawak masih di peringkat kajian sebelum keputusannya mengenainya dimuktamadkan tidak lama lagi. Menurut Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Abdullah Hadi Muhammad Yusof, cadangan itu merupakan salah satu maklum balas yang diterimanya ketika siri lawatan kerja ke RTM Sibu. Jelasnya, penambahan masa siaran tempatan memberi peluang penduduk tempatan mendengar bahan siaran yang lebih dekat di hati mereka, terutama jika maklumat tersebut berkaitan dengan kehidupan seharian atau peristiwa yang berlaku dekat dengan kawasan mereka. Kita masih lagi mengkaji kerana kita masih lagi belum sampai ke Betulu, Limbang dan juga Miri. Setelah kita pergi ke lagi 3 stesen ini, maka kita akan membuat satu kesimpulan bagaimana strategi kita untuk memastikan bahawa seluruh Sarawak ini dapat mendengar RTM. Beliau ditemui pemberita RTM selepas membuat tinjauan ke stesen pemancar Bukit Lima Sibu dan stesen pemancar Semob dekat Daro. Terdahulu, ketika berucap dalam majlis perjumpaan bersama kaki tangan RTM Sibu, Abdul Hadi menyeru setiap kaki tangan terus bekerjasama dalam melaksanakan tugasan mereka. Jelasnya, setiap kaki tangan ada fungsinya tersendiri dan kerjasama erat perlu bagi memastikan operasi dan kualiti siaran sentiasa berada di tahap terbaik. Baik saudara, sekian sumbangan berita dari Sarawak. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan.